Gaya penulisan naratif adalah penulisan yang sukar dibatasi dan istilahnya yang luas dan komprehensif. Hal ini demikian kerana gaya penulisan ini mempunyai berbagai jenis penulisan seperti cerita pendek, kisah sejarah, autobiografi, penglipu lara dan sebagainya. Dalam hal ini, gaya penulisan naratif juga mengandungi satu ciri penting yang dikongsikan oleh semua jenis penulisan yang disebut penekanan terhadap peristiwa, sama ada peristiwa tunggal atau peristiwa bersiri. Dalam penulisan naratif juga mengandungi unsur plot, watak, latar dan tema yang saling berkait dan menyampaikan makna tertentu kepada pembaca. Dan seterusnya, memberi gambaran atau menceritakan semula suatu peristiwa atau pengalaman yang telah dialami. Dan akhir sekali, dalam penulisan naratif juga mempunyai penyelesaian atau penutup cerita. Konsep cerpen. Cerpen merupakan gabungan dua patah perkataan, iaitu cerita pendek. Selain itu, cerpen juga mengandungi antara 500 hingga 15,000 patah perkataan dan boleh mencecah angka kepada 20,000 patah perkataan. Namun dalam perhasilan sebuah cerpen yang baik, mempunyai patah perkataan sekitar 500 sehingga 5,000 patah perkataan. Seterusnya, cerpen juga mengemukakan satu kejadian atau peristiwa yang menjadi faktor utama dalam penceritaan. Hal ini demikian kerana dalam suatu peristiwa itu akan dikembangkan dalam jangka masa yang terhad. Kadang-kadang terdapat sebuah cerpen lain yang dicerita, tapi fungsinya tetap menyampaikan satu peristiwa yang penting dalam penceritaan tersebut. Selanjutnya, cerpen mengemukakan latar tempat yang terhad, jangka waktu yang pendek dan ceritanya tidaklah kompleks. Ciri-ciri gaya penulisan naratif. Yang pertama, plot. Mempunyai peristiwa yang berlaku secara berurutan dalam cerita. Yang kedua, mengandungi watak. Mempunyai satu atau lebih watak utama serta watak sampingan. Yang ketiga, tema. Penulisan naratif biasanya mengandungi tema-tema tertentu dan mempunyai nilai atau pengajaran moral. Yang keempat adalah latar. Mempunyai latar tempat, latar masa dan latar masyarakat untuk memberikan konteks dalam cerita. Yang kelima adalah sudut pandangan. Sudut pandangan ini kita boleh melihat melalui sudut pandangan orang pertama seperti aku atau saya, ataupun daripada sudut pandangan orang ketiga seperti dia atau mereka. Dan yang keenam adalah dialog. Berlaku percakapan antara watak-watak dalam cerita. Ia membantu menghidupkan watak dan meningkatkan plot. Dan yang ketujuh adalah gaya bahasa. Cara penulisan yang mengandungi pengalaman atau emosi untuk memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan penceritaan. Dan yang terakhir sekali adalah struktur naratif. Ianya melibatkan kepada susunan cerita termasuklah kepada penggunaan bab, perenggan dan subplot. Baiklah, ciri dan contoh bagi naratif cerpen yang pertama ialah dialog. Penggunaan dialog adalah teknik penulisan yang menggabungkan narasi dan dialog di mana penceritaannya diceritakan melalui percakapan antara watak dan perwatakan. Dalam dunia penulisan, dalam sesebuah karya tulis, dialog menjadi faktor yang penting untuk menjelaskan proses komunikasi dan situasi bahasa dalam sesebuah karya tulis, sama ada melalui novel, cerpen, drama dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam cerpen Berita Harian Ahad Gadis Pekebun Bunga, ada menggunakan teknik dialog dalam cerpen tersebut di mana kamu tinggal di sini, gadis itu mengangguk. Bukan di rumah monek itu, tetapi di ladangnya, kira-kira 50 meter dari taman ini. Ini menggambarkan perbualan antara watak utama dan watak sampingan. Ciri-ciri naratif cerpen yang seterusnya ialah penggunaan bahasa yang puitis dan deskriptif. Tujuannya adalah untuk membangkitkan suasana, emosi dan keindahan visual secara mendalam. Gaya penulisan ini bukan hanya memperindahkan teks, malah memberikan kesan emosi yang kuat kepada pembaca. Contohnya dalam cerpen Berita Harian Ahad, pengembaraan dalam suluh cahaya, ayat yang begitu puitis dan deskriptif telah digunakan. Lihat, sejalur sinar matahari merentangi celah jendela yang terkuak sedikit di ruang tamu. Sinar yang berwarna jingga cair yang terapung dalam garisan lurus begitu mempersonalkan. Ayat ini menggambarkan situasi yang dengan sangat deskriptif dan juga sangat puitis.
Selain itu, gaya penulisan yang terdapat dalam petikan ini juga adalah penggunaan metafora. Metafora merupakan satu perbandingan ataupun satu misalan. Metafora terbentuk dengan adanya tindakan untuk membandingkan sesuatu konsep atau abstrak dengan sesuatu yang konkret dan lebih dekat atau dikenali oleh masyarakat. Terdapat unsur metafora yang digunakan dalam carapan tersebut. Contohnya, saya terasa seperti gelita seluruh pelosok perkampungan. Gelita dalam carapan ini digambarkan sebagai metafora kepada kehilangan harapan atau penjajahan yang membawa kepada kegelapan dalam seluruh masyarakat. Selanjutnya, ciri penulisan naratif yang digunakan dalam carapan ini ialah simile, iaitu digunakan untuk memperjelaskan imej. Simile merupakan perbandingan dengan menggunakan perkataan seperti umpama, bagai dan sebagainya. Menurut Nick Hasan Basri 2005 menyatakan bahawa gaya bahasa simile ini merupakan perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan sesuatu perbandingan atau sesuatu perkara yang dianggap sama. Dalam carapan ini terdapat unsur simile, contohnya benda halus kering macam serbuk yang berterbangan dalam laluan suluh cahaya. Perkataan ini merupakan perbandingan yang memperlihatkan sesuatu yang kecil dan halus secara puitis dan indah, memberikan dimensi estetik kepada penceritaan. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep-konsep puisi dan jenis-jenis puisi. Yang pertama sekali, konsep puisi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, puisi merupakan bentuk karangan berirama yang menggunakan gaya bahasa yang indah dan padat. Menurut Datuk Rahman Syahari, puisi moden atau sajak muncul sebagai alternatif kepada puisi tradisional dengan bentuk yang lebih bebas dan tidak terikat kepada struktur yang tertentu. Seterusnya, menurut Hashim Awang, puisi merupakan bentuk pengucapan yang berirama dan imajinatif yang lahir dari tanggapan penyair terhadap kehidupan dan alam sekeliling. Menurut Harun Makbiah pula, puisi tradisional bermaksud satu bentuk pengucapan yang luar biasa dibandingkan dengan pertuturan seharian serta menggunakan bahasa yang memfokuskan kebolehan intelektual dan juga logik. Akhir sekali, konsep puisi menurut Zakbak ialah puisi tradisional sebagai karangan yang disusun secara berangkap-rangkap dan berpola, khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah serta melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Terdapat beberapa jenis puisi yang telah kami kaji, iaitu pantun, syair, gurindam, seloka, mantra, sajak dan juga puisi bebas. Jenis puisi yang pertama ialah pantun. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pantun ialah puisi lama yang terdiri daripada 4 baris serangkap. 2 baris pertama merupakan pembayang, manakala 2 baris terakhir merupakan maksud. Untuk syair pula, menurut Siti Zaliha, syair berasal daripada perkataan Arab iaitu syair yang bermaksud puisi secara umum, sedangkan syair bermaksud penulis puisi, penyair atau penyajak. Seterusnya, gurindam. Menurut Zakbah dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu ada menyatakan bahawa gurindam merupakan karangan berangkap yang tiap-tiap baris rangkapnya hanya 2 baris sahaja. Tiap-tiap baris itu mengandungi satu fikiran yang sempurna. Seterusnya, seloka. Seloka merupakan sebuah puisi tradisional yang berbentuk bebas tanpa bentuk tertentu. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea. Yang kelima, mantra. Mantra merupakan kata-kata yang diucapkan untuk mendapatkan sesuatu dengan kuasa gaib. Dikenali juga sebagai upacara dalam kepercayaan lama seperti doa pendinding ataupun dalam apa-apa upacara ritual. Yang keenam, sajak. Menurut Hashim Awang, sajak merupakan puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan juga rima. Akhir sekali, puisi bebas. Puisi bebas merupakan puisi yang tidak terikat dengan apa-apa peraturan seperti puisi yang lain.
Okey, menurut Zakbas tahun 1965 dalam Muhammad Syahidan 2001, puisi melafazkan fikiran dengan bahasa yang indah untuk menarik hati pendengar. Puisi tradisional merangkumi pantun, syair, gurindam, seloka dan mantra. Manakala puisi moden seperti sajak, prosa dan puisi bebas menekankan ekspresi peribadi serta gaya bahasa yang bebas. Yang pertama ialah ciri-ciri pantun iaitu daripada puisi moden. Ialah pantun ialah salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang berirama dan berstruktur tetap. Ia biasanya terdiri daripada 4 baris dalam satu rangkap di mana 2 baris pertama merupakan pembayang dan 2 baris terakhir mengandungi maksud. Pantun ini kebiasaannya digunakan untuk menyampaikan nasihat, sindiran, perasaan ataupun hiburan secara halus dan indah. Ciri penting pantun ialah berirama, ABAB dan penggunaan bahasa yang kreatif serta berseni. Pantun mencerminkan kebijaksanaan dan kehalusan budi masyarakat Melayu. Selain itu, syair. Syair ini merupakan sejenis puisi tradisional Melayu yang berbentuk naratif dan mempunyai 4 baris dalam setiap rangkap dengan semua baris mengandungi maksud. Rima syair biasanya AAAA dan digunakan untuk menyampaikan cerita, nasihat, pengajaran ataupun kisah sejarah. Gaya bahasanya bersifat puitis dan berirama serta sering digunakan dalam bentuk lisan atau bacaan bagi tujuan pendidikan dan hiburan. Seterusnya, ciri-ciri bagi gurindam. Gurindam ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang terdiri daripada 2 baris dalam satu rangkap di mana baris pertama mengandungi syarat dan atau persoalan dan baris kedua memberikan jawapan, akibat ataupun nasihat. Gurindam mempunyai rima akhir yang sama, biasanya AA atau BB dan digunakan untuk menyampaikan pengajaran, nasihat moral serta panduan kehidupan dalam bentuk yang padat dan bermakna. Berikut adalah contoh gurindam. Baiklah, kita akan teruskan dengan ciri-ciri bagi seloka. Seloka ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang berbentuk puisi bebas dan digunakan untuk menyampaikan sindiran, teguran atau kritikan secara halus dan lucu. Seloka sering mengandungi unsur jenaka, peribahasa atau bidalan bertujuan untuk mendidik masyarakat melalui gaya bahasa yang kreatif dan menyindir. Baik, bagi puisi tradisional yang terakhir ialah mantra. Mantra ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang bersifat magis dan mistik. Biasanya digunakan dalam upacara ritual, perubatan tradisional atau perlindungan diri. Mantra biasanya dilafazkan dengan intonasi tertentu yang mengandungi unsur simbolik, pengulangan dan kepercayaan spiritual. Baik, kita akan beralih kepada puisi moden iaitu sajak, prosa dan puisi bebas. Sajak ialah bentuk puisi moden yang tidak terikat dengan peraturan seperti rima dan jumlah baris. Sajak menekankan ekspresi perasaan, idea dan pandangan pengarang secara bebas dan kreatif. Selain itu ialah prosa. Prosa ialah puisi dalam bentuk perenggan, bukan baris dan bait seperti puisi biasa. Ia menggunakan bahasa puitis, simbolik dan imajinatif tetapi menyerupai gaya karangan yang biasa. Baiklah, yang terakhir ialah puisi bebas. Ciri-ciri puisi bebas merupakan puisi yang paling longgar dari segi bentuk dan ia tiada rima, tiada struktur tetap dan menekankan ekspresi spontan, emosi dan gaya penulisan yang lebih eksperimental. Kesimpulannya, tulisan naratif memainkan peranan penting dalam menyampaikan pelbagai jenis cerita berdasarkan fakta maupun fiksi. Sebuah naratif yang baik mempunyai plot yang teratur, mempunyai watak dan perwatakan, latar yang jelas dan tema yang kuat. Tulisan naratif cerpen dan puisi adalah penting dalam menyampaikan cerita dan makna yang mendalam kepada pembaca. Ia bukan sahaja menghiburkan tetapi memberi pengajaran tentang kehidupan yang sebenar dan peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak diketahui umum.